Kementerian Pendidikan KPM sedang memperincikan syur jawatankuasa anti gangguan seksual dan anti buli bagi mendapatkan penyelesaian terbaik dalam menangani kedua-dua isu itu di sekolah. Seorang pengusaha rumah anak yatim di Caruk Puting, Temerloh Pahang dihadapkan di Mahkamah Session atas 9 pertuduhan melakukan gangguan seksual terhadap 7 kanak-kanak. Polis telah melengkapkan kertas siasatan terhadap seorang wanita yang melakukan amang seksual ke atas anak kandungnya berusia 14 tahun. Kod Sukan Selamat diaktifkan serta-merta susulan insiden gangguan seksual yang dilaporkan berlaku terhadap seorang atlet basikal Bukit Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami memilih kempen kesedaran gangguan seksual sebagai tajuk program. Apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual? Gangguan sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini. Boleh berlaku dalam bentuk lisan, bukan lisan, visual, psikologi ataupun fizikal. Penting untuk mangsa tahu bahawa gangguan seksual boleh menyebabkan mangsa berasa tidak selesa, kemurungan, takut ataupun rasa terancam dengan tingkah laku tersebut. Oleh itu, kenapa kumpulan kami memilih tajuk gangguan seksual ini adalah untuk memberi pendedahan atau kesedaran kepada masyarakat tentang permasalahan ini yang mungkin berlaku di sekeliling mereka tapi mereka tidak tahu ataupun mereka tidak sedar akan perkara tersebut. Termasuk juga dalam kes gangguan seksual seperti kata-kata nakal, sentuhan pada tempat yang sensitif atau tempat tak sepatutnya dan sebagainya. Disebabkan itu, kumpulan kami memilih tajuk ini untuk memberi pendedahan atau kesedaran kepada masyarakat tentang kes gangguan seksual yang mungkin berlaku di sekeliling mereka. Objektif program kami ialah pertama, kami ingin mengenal pasti persepsi masyarakat tentang isu gangguan seksual di Malaysia. Kedua, kami ingin mengenal pasti kesedaran masyarakat tentang gangguan seksual yang wujud dalam komuniti sekitar. Yang ketiga, kami ingin memberi pendedahan tentang langkah-langkah yang boleh diambil sekiranya gangguan seksual berlaku. Antara kesan gangguan seksual ialah pertama, boleh menjejaskan fizikal dan mental mangsa. Mangsa akan mengalami gangguan emosi seperti perasaan sedih, tertekan, bimbang dan membawa kepada kemurungan. Mereka juga akan hilang keyakinan diri kerana mereka berasa malu dengan masyarakat yang membana seong pada mereka hanya kerana mereka menganggap mereka sudah disentuh. Seterusnya, mangsa akan berasa trauma dan fobia untuk berinteraksi dan bersosial dengan masyarakat sekeliling. Ini berikutan dengan mangsa hidup dalam ketakutan mengenangkan perkara yang sudah berlaku dan timbul perasaan tidak selamat serta takut untuk meneruskan kehidupan seperti dahulu. Lebih teruk lagi, dari segi fizikal, mengakibatkan kecederaan, kecacatan dan boleh membawa kematian. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang golongan sasaran dalam program kami ini. Okey, yang pertama sekali saya ingin menjelaskan antara golongan-golongan yang sering menjadi mangsa ialah golongan wanita dan pelajar-pelajar perempuan di sekolah menengah. Jadi saya rasa isu ini kurang dititik beratkan oleh masyarakat setempat. Jadi saya rasa program ini sedikit sebanyak akan memberi kesedaran kepada masyarakat untuk meningkatkan tentang isu untuk meningkatkan dan mengambil tindakan kepada mana-mana mangsa atau golongan yang terlibat. Jadi, okey, yang pertama seterusnya golongan yang terlibat ialah golongan yang berada di tempat kerja, yang berada di sekolah dan juga yang berada di tempat-tempat awam. Kerana kami memilih golongan ini, kalau kita tengok isu tentang gangguan seksual ini banyak berlaku kepada golongan wanita. Jadi program ini sedikit sebanyak akan membantu
dan memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengambil tindakan atau mencegah lebih awal tentang masalah gangguan seksual ini. Antara tempat yang kami memberi fokus atau sasaran kami ialah di tempat awam, di sekolah dan di tempat kerja. Jadi dalam program kami ini kami banyak memberi dan berkongsi maklumat tentang kesedaran ini di sekolah dan di tempat-tempat awam seperti di tepi pantai, di taman rekreasi dan tempat-tempat pasaraya. Bagaimana pula dengan cara pelaksanaan? Program kempen kesedaran gangguan seksual yang telah kami jalankan ini mempraktikkan nilai kos yang rendah. Kami menggunakan peluang ini untuk memanfaatkan platform digital dengan menggunakan QR Code. Kami menyediakan 2 QR Code, iaitu kod yang pertama mempunyai bahan penerangan dan kod kedua pula tindak balas responden yang mempunyai 5 soalan kesemuanya. Disebabkan ahli kumpulan kami mempunyai latar belakang yang berbeza, kami juga mempunyai kekangan untuk berkumpul dengan semua ahli. Dengan cara bergerak secara solo, kami lebih mudah untuk menyempurnakan kempen ini. Namun, kami tetap mempunyai misi yang sama, iaitu memberikan kesedaran mengenai gangguan seksual kepada masyarakat. Kami dapat menyiapkan tugasan dengan mengambil pendekatan untuk berjumpa dan mencari responden dalam sekitar kawasan awam sahaja. Kami berpendapat bahawa dengan menggunakan tempat-tempat awam ini, kami akan lebih senang untuk mendekati masyarakat setempat tanpa mengganggu aktiviti harian mereka. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh ahli kumpulan kami adalah kami sukar untuk mendapatkan responden. Hal ini kerana responden tergesa-gesa untuk menyelesaikan tugasan harian mereka. Tambahan pula, kajian kami dilakukan ketika bulan Ramadan. Hal ini menyebabkan kebanyakan responden tidak menghiraukan ataupun tidak mahu memberi kerjasama terhadap kempen kesedaran kami kerana mereka tergesa-gesa untuk menyiapkan juadah berbuka puasa di samping persiapan untuk berhari raya. Selain itu, terdapat juga beberapa ahli kumpulan kami yang kurang mahir untuk berinteraksi dengan responden, menyebabkan responden kurang berminat untuk memberi kerjasama. Hal ini kerana kempen ataupun kesedaran perlulah diberikan dalam bentuk yang menarik dan interaktif supaya isi ataupun konten projek dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Selain itu, ada juga responden yang memberikan masa mereka untuk mendengar kempen kesedaran kami. Namun ada di antara mereka yang tidak berminat untuk memberi maklum balas melalui borang maklum balas yang telah kami sediakan. Tambahan pula, ada juga di antara responden yang enggan bergambar sebagai bukti hasil kajian dan kempen kesedaran kami untuk kami selitkan dalam video. Saya akan menceritakan tentang refleksi program. Berdasarkan pemerhatian kami dapati objektif program kempen kesedaran gangguan seksual dalam masyarakat berjaya dicapai kerana kami berjaya memberikan pendedahan awal kepada masyarakat mengenai isu-isu gangguan seksual, bentuk-bentuk gangguan seksual dan juga langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa gangguan seksual. Langkah-langkah tersebut merangkumi tempat kerja, sekolah dan juga tempat awam. Berdasarkan penilaian program kami dapati kempen kesedaran gangguan seksual dalam masyarakat sewajarnya dipergiatkan lagi kerana gejala gangguan seksual ini sangat berkait rapat dengan gejala sosial yang lain seperti kes rogol, sumbang mahram, ketagihan pornografi dan juga gangguan seksual terhadap golongan bawah umur. Hal ini kerana gangguan seksual berkembang seiringan dengan perkembangan teknologi. Perkara positif yang kami peroleh daripada pelaksanaan program ini adalah kami dapat meluangkan masa dengan masyarakat yang tidak tahu mengenai gangguan seksual.
Kami dapat memberi pendedahan awal kepada mereka bagi mereka mengenali isu-isu gangguan seksual ini. Kami dapat mengenal pasti potensi diri kami dari aspek kekuatan dan juga kelemahan diri kami. Kami juga dapat melatih kemahiran berkomunikasi supaya komunikasi kami ini lebih jelas dan mudah difahami untuk semua lapisan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Seksual adalah